Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini dapat kita bersama-sama lagi dalam satu sesi refleksi. Bersama-sama dengan saya adalah salah seorang daripada peserta program Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda yang baru saja menyelesaikan pada peringkat gangsa. Kalau boleh kita berkenalan dengan beliau pada hari ini, dipersilakan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fazikri bin Muhammad Rizal. Umur 16 tahun. Dan masih lagi single. Ya. Ke dah ada punya? Tak ada. Ada, okey. Jadi masih lagi open untuk semua. Masih lagi single. Faris umur 16 tahun, bersekolah di tingkatan 4 dalam kelas aliran Sains. Ya, ini budak-budak bio tim budak-budak STEM A. Jadi Faris telah menyelesaikan kesemua 4 komponen dalam ARPRM kita pada hari ini. Jadi kalau boleh Faris ceritakan dengan serba sedikit bermula daripada komponen yang pertama sampai komponen yang keempat, apakah yang Faris lakukan? Komponen pertama masyarakat. Masyarakat saya buat sukarelawan. Yang kedua kemahiran saya buat kompang. Yang ketiga rekreasi fizikal saya buat bola tampar. Dan keempat perjalanan lasak saya buat camping. Camping, apa nama camping tu? Youth Nature Challenge. Youth Nature Challenge. Okey, kemudiannya kalau dapat kita memperhalusi setiap satu komponen yang Faris buat, contohnya dalam komponen masyarakat, apa yang Faris lakukan? Saya buat dalam ada tu apa? Gotong royong di Kampung Gadut. Bawah di bawah organisasi. Di bawah organisasi Sautan Volunteer. And then sekolah pendidikan di sekolah sekolah rendah Penis 1. Ajar dia tentang tolak darab bahagi tu semua. Selain daripada SK Pemandu 1, buat juga di mana? Saya buat di sekolah rendah Pemandu 2. Yang kat sekolah SK Pemandu 2 tu buat tentang apa itu jadi abang Fesi lah. Jadi abang Fesi. Seronok jadi abang Fesi. Seronok. Antara jadi abang tutor ke jadi abang Fesi yang lebih seronok? Kalau abang tutor masih jadi dekat SK Pemandu 1, mengajar sains dan matematik, masih jadi abang Fesi, buat LDK, buat games dekat SK Pemandu 2. Abang Fesi ke? Awak rasa awak lebih suka jadi abang Fesi ke abang tutor? Abang Fesi betul. Abang Fesi. Okey, tapi jangan jadi macam abang Fesi yang terpaling. Okey, selain daripada itu, apa yang Faris dapat kalau kita ikuti program sukarelawan? So dapat ilmu baru lah. Kalau kita ajar budak kan kita makin pandai kan. Lepas tu saya dapat tengoklah orang yang lagi susah daripada saya, contoh macam masa-masa banjir tu rumah dia rosak ke, harta musnah semua. Itulah saya dapat. Ya, sebenarnya kalau kita ikuti program kesukarelaan, dia dapat membentuk jiwa kita sebenarnya, membentuk jiwa halus kita. Maksudnya memalu kompang untuk elemen kemahiran. Berapa banyak lagu yang Faris dah dapat pelajari? Sekarang ni ada lagu Pendawa Rindu, Ikan dalam Kolam, Ikan dalam Kolam. Lepas tu Rasmi. Saya macam 5 ke 4 sekitar juga. Antara banyak persembahan kompang yang pernah Faris buat, kan? Kita ada buat banyak, rasa macam 4 atau 5 persembahan kompang, mungkin lebih daripada itu. Persembahan kompang yang kat mana paling best? Yang paling best tak silap saja dekat Dewan Penis. Dewan Penis 1. Dewan Penis 1 yang kita ada buat majlis perkahwinan tu. Ingat tak? Saya pun dah lupa lah. Itu paling best lah. Paling awak rasa paling memuaskan hati awak, paling best, paling awak rasa most satisfying. Kan? And the most worst performance ever. which performance is? What? Mana performance yang paling worst sekali, paling teruk sekali? Paling teruk saya rasa yang dekat masjid. Masjid sebab saya masa tu pengurus kompang tak ada, so saya kena jadi leader kompang. So masa tu saya macam saya tak tahu apa kan. So pengurus tu kata okey, kau buat ni, kau tinggal buat ni je. Saya pun masa tu berdebar juga kan. Tapi saya yakin saya boleh buat. Itu paling awak rasa tak puas hati lah? Tak puas hati lah. Okey. Kalau untuk bola tampar pula, bagaimana sebenarnya mula-mula boleh rasa bahawa dalam banyak-banyak sukan kita ada football, futsal, badminton or whatsoever. Kenapa pilih bola tampar? Saya pilih bola tampar tu sebab saya ada main satu game
Kenapa game tu dia spike. Dia macam game tu best. Lepas tu dia macam mengilhamkan saya. Bola tampar tu sebenarnya salah satu game yang seronok untuk saya lah, untuk memainkan pada sepanjang hari, pada waktu lapang dan sebagainya. So daripada game virtual sampai ke dunia fizikal, betul lah. Okey, kita tengok pula program Youth Nature Challenge yang anjuran Pusat Pembangunan Belia Negeri Johor Joydeck di Cabin Hill Labis. Apa pengalaman baru yang Faris dapat menerusi program Youth Nature Challenge? Pengalaman baru yang saya dapat adalah yang first of all saya dapat pengalaman baru lah. Lepas tu saya dapat membentuk diri saya menjadi seorang pemimpin. Selepas itu dia ada ceramah tentang personaliti pemimpin dan cara-cara menjadi pemimpin. So saya sebagai seorang SLB, Student Leader Board, sangat penting lah untuk saya untuk mempelajari ilmu kepemimpinan, macam bercakap di hadapan ramai ke ataupun berhujah dan sebagainya. Dalam beberapa ayat, kalau Faris boleh rumuskan secara keseluruhan setelah melengkapkan semua 4 komponen tu dalam ARPRN, apa yang boleh Faris rumuskan? Maksudnya? Apa yang boleh Faris katakan setelah siap semua 4 komponen tersebut dalam ARPRN? Contoh, terutamanya berkenaan dengan kesannya terhadap diri, ataupun tak kisahlah apa dia. Kesan yang paling nampak lah adalah kat diri saya adalah dapat menjadikan saya seorang yang disiplin terhadap masa penting. Lepas tu tentang saya punya personality, keterampilan diri, dan saya punya apa nak cakap, saya punya itulah macam saya punya tingkah laku saya lah sebagai seorang manusia. Ni nak melangkah ke tahap emas. Tadi baru saja ke tahap perak. Tadi baru saja selesai pendaftaran untuk secara digital. Kalau selama ni pada peringkat gangsa gunakan buku rekod, tapi sekarang pada peringkat perak pula Faris akan menggunakan kaedah digital. Baru saja selesai pendaftaran. So Faris, apa perasaan Faris? Apa yang planning Faris? Apa action yang Faris nak ambil selepas ini untuk tahap perak? Saya buat dengan bersungguh-sungguh lah untuk siapkan perak untuk pergi kepada peringkat seterusnya emas. Sebab perak ni dia mencabar sikit lah, sebab dia punya jam pun dah bertambah kan. Lepas tu kena buat lebih struggle lah. Baru kaedah pun dah lain lah. Kaedah pun dah lain. Pakai digital sekarang. Tak ada komplain buku hilang lah. Sebab contoh dia macam orang solat buku Nuha pun dah tak berlaku lagi lah sekarang kan. Sebab sampai kan Nuha pun dia kata nak santau semua tu kan. Jadi takkan berlaku lah kalau kita pakai digital kan. Mana boleh. Kalau kau nak ambil pinjam buku dia, kau kena ambil password dia. Mana orang nak bagi pun password kan. Okey, kemudian last Faris, pesanan untuk rakan-rakan yang tak nak buat ARP, yang nak lari daripada buat ARP, yang tak siap ARP lagi, your last word for them. Pesanan saya yang belum siap lagi ARP ataupun nak buat ARP, saya sarankan korang semua untuk buatlah ARP ni. Sebab apa? Sebab dia boleh tambah markah PE sikit. Ya, betul. Lepas kita dapat 5 markah tambahan untuk kalau gangsa, 7 untuk perak, 10 untuk emas. Lepas tu korang pun bukan setakat boleh tambah markah PJSK, korang boleh dapat menimba ilmu pengetahuan yang baru kan. Selagi mana kita ni hidup, kita kena curahkan ilmu untuk manusia. Okey, tahniah Faris di atas refleksi rumusan yang dapat kita kongsikan pada hari ini bersama dengan semua. So kita berjumpa sekali lagi nanti dalam episod kita yang berikutnya bersama dengan penerima-penerima. Mereka telah menyelesaikan pada tahap gangsa dan perak yang berikutnya. Jadi sehingga kita bertemu lagi, tahniah kepada Faris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.